So dia kata 3 batang pensel. Okay, kita semak balik. Dia kata ada 3 batang pensel warna ungu. Lepas tu 2 batang pensel warna hijau dalam satu kotak. Dia kata 2 batang pensel dipilih secara rawak. Satu demi satu perkataan dia. Highlight tempat yang cikgu highlight ni, tolong highlight. So dia kata 2 batang pensel. Jadi ambil highlight tu, highlight tempat yang cikgu highlight ni nah. So dia kata 2 batang pensel dipilih secara rawak. Yang penting kat sini dia kata satu demi satu tanpa pemulangan. So dia nak tulis ruang sampel saja. Bila ruang sampel tu kita buat kotak je lah kan. So maksudnya dalam satu kotak tu akan ada 3 batang ungu. Maksudnya akan ada apa? So kita buat kotak. Ni yang kita pilihan pertama. So yang pilihan kedua. So kita ada U1, U2, U3, H1 dengan H2. Okey. So kita ada U1, U2, U3, H1 dengan H2. H1 dengan H2 ni sebab dia ada 2 batang pensel warna hijau. So sama juga pilihan kedua pun masih U1, U2, so U3, lepas tu H1 dengan H2. So sekarang ni sebab dia kata tanpa pemulangan, bila tanpa pemulangan maka automatik tak akan ada benda yang sama. So yang ni pun tak ada. Sebab ni U1, U1. Sini U2, U2. Sini pun tak ada. U3, U3 pun tak ada. H1, H1 pun tak ada. H2, H2 pun tak ada. Maksudnya takkan adalah benda yang sama sebab yang ni tak ada pemulangan. Okay. So dalam ni kita isi balik. So kita isi saja dalam ni. Yang dalam ni dia akan jadi. Yang ni akan jadi U1, U2. Yang ni U1, U3. U1, H1. So U1, H2. Dan seterusnya lah. Yang ni U2, U1. Ni U2, U3. U2, H1. U2, H2. Boleh faham nak? Pastikan cara tulis tu macam mana yang cikgu tulis lah. Okay. Tutup mic balik. So yang ni U3, H2 macam tu. So yang ni pun H1, U1. H1, U2. Yang ni H1, U3. Tulis balik dia NS, jadikan satu tabiat untuk sentiasa tulis NS. NS maksudnya berapa bilangan sampel semua. Tulis je lah ni. Lagi yang tak faham lagi. H2. So ini H2, U1. H2, U2. H2, U3. H2, H1. Okay, so semua ada 5 kali 5, 25, tolak 5. So semua ada 20. Jadikan satu tabiat untuk tulis benda ni walaupun dia tak minta. Okay. Boleh kita pergi soalan seterusnya? Okay, baik. Okay. Alright, yang ni pula. Yang ni, dia bagi kita satu number dipilih secara rawak. Okay, bentuk ni nak buat macam mana? Pandai pun. Macam mana tahu kena buat gambar rajah band? Oh, sebab dia habaq lah ni. Dia ada unsur, pandai pun. Ada unsur kan? So yang ni senarai balik lah 1 sampai 30. So tulis balik 1, 2 sampai penuh lah.
4, 5. No, senarai. Senarai je lah. Macam mana tu lah kehidupan. No. 6, 7, sampailah 30. 30. Okey, baik. So, kat sini ni habis 30 lah. So, kat sini dia kata dan. Dia nampak perkataan dan. Yang ni ada and. So, kita tulis yang ni bentuk dia macam ni. Yang ni atau, maka yang ni you. Yang ni bentuk macam ni. So, jadi dia nak gandaan 3. Gandaan 12. Jadi, mana satu gandaan 3. Yang ni kita buat gambar rajah Venn pun tak apa. So, gandaan 3. So, kita ada 3, 6, 9, 12, 15, banyak ya. 18, 21, 24, lagi 27 dengan 30. Kalau gandaan 12, 12 dengan 24. So, maksudnya dekat sini kita boleh buat, ya, saya dengar. So, kalau kat sini kita tulis gandaan 12 dulu. Dia sebenarnya kamu nak senarai pun tak apa. Gandaan 3 ni kamu senarai buat jadi bentuk ni pun tak apa. Faham tak? Ikutlah. Kalau kata kamu nak senarai pun tak apa. Nak senarai unsur pun tak apa. Ataupun nak lukis gambar rajah Venn pun tak apa. Kalau saya lebih suka lukis gambar rajah sebab nampak lagi. Daripada senarai. Ikutlah kesesuaian masing-masing. So, kalau 12 ni dia ada 12, 24 saja, betul? Jadi, kita nampak kat sini number 12 yang dengan 24 yang sama, betul? Jadi, bila dia nak mendapat yang ni maksud dia bersilang. Maksudnya 3 ni dia nak bersilang dengan gandaan 12. So, jawapannya adalah 12, 24. Macam tu cara tulis jawapan. Siapa yang tak tulis cara macam ni, sila pastikan tulis macam ni lah. Yang ni soalan A. Okey. Soalan B antara nombor faktor 20 dengan faktor bagi 8. Kalau jenis macam ni, nak nombor faktor bagi 20. So, faktor 20, kita ada apa faktor 20? Kalau rasa tak tahu, ni kanak-kanak kalau rasa macam pening, senarai macam cikgu pernah ajar, ingat tak? 1 kali 20, 20 betul? 2 kali 10, 20 betul? Lagi 3 boleh tak? 4 pula. 4 kali 5, 20. Lagi ada lagi tak? Tak ada dah lah ni tulis dah. Satu kita baca semua ni lah kan. Jadi nilai dia 1, 2, 4, 5, 10, 20. Tu faktor dia. Boleh? So jadi faktor bagi 8 pula. Okay, tutup mic. Banyak sangat suara saya dengar kat belakang. Faktor bagi 8, 1 kali 8. Jadi lepas nombor 1, 2 pula. 2 kali 4. Lepas tu 3 tak boleh. 4 dah ada dah. So maksudnya semua ni lah. So yang ni adalah 1, 2, 4, 8. So kat sini kita nampak 1, 2, 4 ni nilai yang sama. Okay. Tutup mic. Saya dengar suara adik-adik kamu kat belakang. Saya tak boleh fokus. Okay. F20. Maka kita tulis yang ni ada yang kita nampak dia bersilang ini pada 1, 2, 4. Yang ni F8. So, kawan ni ada tinggal 5, 10, 20. Kawan ni ada 8 saja. So, macam mana kita nak buat, nak jawab soalan B? Maka soalan B ni dia akan jadi, P untuk F20 ni, kan kita ingat tak, kita nak F20 ni, dia nak dengan F8 betul? Jadi kita kena tambah betul tak? Maka P untuk F20 ni, kita kena tambah dengan P untuk F8 ni. Lepas tu kita kena tolak dengan apa yang bersilang antara kawan ni. Macam tu. Cara tulis dia tu lah. Jadi F20 ni,
kita ada berapa semua? 6 kan? Maka 6 tambah dengan 4 tolak dengan lepas apa? Tolak apa? Tolak 3 kan? So jawapan dia adalah 7 saja kan? Yang ni kita nampak 7 saja kan? Betul tak? So jadi kita perlah oleh itu kalau peristiwa dia. So peristiwa untuk kawan ni F20 dengan F8 ni. So sama dengan 7 per semua adalah 30. 30. Boleh faham tak? Yang ni tadi terlupa. Yang ni patutnya jawapan dia 2 per 30. So perkecil akan jadi 1 per 15. Boleh faham? Salin dulu. Salin. Saya bagi 1 minit. Salin yang mana yang rasa penting. Salin. Kemudian salin lah sebagai masa 1 minit. Tutup mic. Kanak-kanak. Tak apa. Mai je sini. Dia bukan nampak pun. Okay dah? Dah siap belum? Okay next. Okay. Seterusnya. Okay, so dia kata kat sini pula, 2 keping kad berlabel nombor 77, sampul 1 masukkan, lepas tu 3 keping kad label RIA masuk kotak N, sekeping kad dipilih secara rawak. Okay, yang ni macam dengan kotak yang cikgu ajak tu lah kan? So, yang ni isi saja, dia akan jadi 77 dengan I. Kalau nak ada kurungan pun tak apa, yang cikgu ajak kamu tu tak ada kurungan kan? Dia sepatutnya bubuh lah kurungan, tapi kalau kita tak bubuh pun tak salah. So, jadi 77 dengan A. So, yang ni akan jadi 91 dengan R. So, yang ni 91 dengan A. So, dia kata dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, itu kebarangkalian bahawa hasil kad number dengan hasil tambah melebihi 10. Hasil tambah melebihi 10. Kad number dengan hasil tambah digit. Okey. Melebihi 10 dan kad konsonan. Dan kat sini maka bersilang lah. So maksudnya yang pertama ni dia nak, yang nombor 1 ni, dia nak kad number hasil tambah digit. Maksudnya 7 tambah 7 dapat berapa? 14. Kalau 9 tambah 1 10. Jadi dia nak melebihi 10. Jadi kita kena pilih yang 77 ni lah. Faham? Jadi dia nak P melebihi 10 bersilang dengan konsonan. Jadi kat sini kita tulis siap yang ni NS dia sama dengan ada 6 saja, betul? So melebihi 10, siapa yang melebihi 10? Dia nak menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin ni, maksudnya kita kena senarai dulu semua yang ada. So dia nak melebihi 10, kita ada 77. Bila dia kata bersilang, maksudnya memang kena ambil yang tu sajalah. So mana satu yang bersilang dengan melebihi 10 dengan huruf konsonan? 77R saja kan? Sebab yang I dengan A ni adalah huruf vokal. Jadi kita kena tulis dulu ni. Tengok ni. Kena tulis sini dulu. 77R. Kena senarai. Sebab dia kata menyenaraikan semua kesudahan ni maksudnya kena senarai yang dalam ni lah. So jawapan dia baru tulis 1/6. Macam tu. So kalau yang nombor 2 pula.
Kalau yang nombor 2 bila dia kata kad melebihi 10, hasil tambah digit melebihi 10 dan kad atau pula. Kalau atau ni kita buat macam tu kan. So kita tulis balik melebihi 10 atau konsonan. Macam tu. So kiranya yang kat sini ni kamu kena ambil. Kalau dia kata yang ni kita ambil semua kan. So kita ambil semua kan. Bila kita ambil semua ni maksudnya kamu kena ambil semua yang melebihi 10. Yang ni maksud ni kalau kata kita nak pilih yang berdasarkan kotak ni, teknik dia adalah kita kena ambil semua. Teknik dia. Jadi kalau yang melebihi 10 kita tahu 77R, 77I, 77A, betul? Maka 77R macam tu, koma 77I, koma 77A. Macam tu. Lepas tu, dia nak semua konsonan pula. Jadi semua konsonan kita kena ambil. Ada huruf apa lagi konsonan? 91R saja, betul? Maka 91R macam tu. So jawapannya adalah 1, 2, 3, 4, 4/6. So perkecilkan jadi 2/3. Siap. Kalau yang daripada segi kotak macam ni kan, kalau macam yang kita buat Venn diagram tu, macam ni, kamu nampak semudah sebab kamu nampak tang mana yang dia bersilang, betul tak? Kan? Jadi kita boleh pakai rumus. Tapi kalau kata dia macam ni, kalau kata dalam bentuk kotak ni, kita tak apa nampak. Jadi macam mana cara nak buat? Kalau dia bagi, kejap cikgu tukar pen. Allah Akbar. Kalau dia bagi bentuk ni, yang ni maksudnya kita kena pilih betul-betul lah. Memang ambil ikut syarat. Apa syarat dia bagi? Syarat dia nak lebih 10 dengan konsonan. Mesti kita ambil ikut syarat. Maksudnya nak yang tu saja. Tapi kalau dia bagi bentuk ni, maksudnya semua kita kena ambil. Ambil semua yang melebihi 10, ambil semua yang konsonan. Boleh faham nak? Okay. Alright. Yo. Benda, dengar. Benda. Tak faham yang mana, Cik? Tak faham yang slide ni ke slide ni? Ha? Start yang jadi mana? Aduh, start yang jadi 6? Yang kotak. Cara ya, saya dengar. Cara yang masuk kotak ni sama saja. Macam kan yang saya ajak buat kotak tu kan? Baca dia sama saja 77R. Jadi masuk 77R. Lepas tu 77I, 77A, 91R, 91S, 91A. Boleh tak kat tu? Jadi bilangan sampel dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab tu NS dia adalah 6. Ni kan bilangan semua. Bilangan sampel, bilangan semua lah. Boleh faham? Okey. Kemudian dia kata kat sini, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Maksud dia kat sini, dia suruh senarailah apa kebarangkalian yang kita boleh dapat kat sini. Tapi kita kena senarai sampel dia, baru boleh kita tulis dia punya kebarangkalian. Faham? Ada dua arahan kat sini, dia suruh kita senarai, lepas tu baru suruh kita hitung. Ni dia suruh kita senarai nombor 1, lepas tu dia suruh kita hitung pula nombor 2. So kat sini nombor 1 ni dia cakap kita cut number dengan hasil digit melebihi 10. Saya tulislah peristiwa yang dia nak kena lebih 10. Okey. Kalau dan ni kita tengok huruf belakang ni N, maka dia seolah-olah macam dengan bentuk ni lah kan N kan. Okey. So dengan konsonan. Jadi kita tahu bentuk ni maksudnya bersilang, betul? Jadi kalau kata cara nak jawab soalan yang berdasarkan kotak ni, kalau dia bersilang ni, kita mesti ambil ikut syarat. Maksud ambil ikut syarat tu, ambil yang betul-betul ada melebihi 10 dengan bersilangan konsonan. Jadi siapa pasangan yang melebihi 10, dia kata hasil tambah digit. Maksudnya kalau 7 tambah 7 ni dapat 14. 9 tambah 1 dapat 10. Dia nak melebihi 10, jadi 10 kita tak boleh ambil lah. Faham Wani? Wani yang tanya tu kan? Okay.
Okey, lepas tu jadi kat sini kalau kita ambil betul-betul melebihi 10 dan konsonan, jadi pasangan yang dipilih hanyalah dia ni lah kan. Sebab 77 ni dia tambah melebihi 10, konsonan dia R. Kita tak boleh ambil I dengan A ni vokal betul. Jadi jadi cara kita tulis sama dengan buat keli-keli tu, tanda tanda set, lepas tu masukkan balik 77, R. So yang ni benda yang kita senarai ni nilai dia 1 betul? Pasangan 1 je lah kan. So 1 per dengan semua sekali ada 6. Okey, siap yang tu. Yang nombor 2 pula dia nak ada perkataan atau. Bila atau ni maksudnya you lah kan sebab belakang dia you kan. Jadi kita tahu kalau you ni maksud dia apa nama dia? Kesatuan, yes. Kalau kesatuan tu kita kena tambah lah. Maksud tambah ni semua kita kena ambil. Dia kata kat sini peristiwa dia kait number dengan hasil tambah melebihi digit 10 sama juga lebih digit 10 atau konsonan. Tapi kat sini atau bila atau syarat dia adalah kita kena ambil semua. Jadi semua yang melebihi 10 semua kita ambil. So tinggal semua 77 ni kena ambil lah. Faham tak? Sebab dia nak ambil semua. So semua 77 ni kena ambil. Lepas tu pula semua konsonan kena ambil. Jadi konsonan yang tinggal hanyalah kawan ni je lah kan. Sebab yang R77 tu kita tulis dah. Betul tak? Nampak tak? So jadi yang R tu je lah. Jadi pasangan 91R ni yang kita tinggal. So 91I, 91A tak boleh tulis lah. Sebab I dengan A tu vokal. So jadi bilang lah ada 1, 2, 3, 4. So 4 per semua adalah 6. So perkecil akan dapat 2/3. Faham tak? Wani, okey tak Wani? Saya tanya Wani. Wani faham tak? Wani faham tak? Okey baik. Okey. Ada lagi orang nak masuk? Dah. Okey. Okey, ada soalan setakat ni? Okey. Alright, next. Okey, so kat sini dia bagi kita 2 pengawas dipilih secara rawak. Mana dia pen? So, 2 pengawas ni dipilih secara rawak daripada 5 orang pengawas. Yang terdiri daripada 3 orang pengawas tingkatan 4, 2 orang pengawas tingkatan 5. So, sekarang kita ada 2 item tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Lukis gambar raja pokok menunjukkan semua kesudahan yang mungkin. Okey, dia kata kat sini daripada 5 orang pengawas, 3 dengan 2. So, tingkatan 4, tingkatan 5. So, maksudnya dia nak pilih 2 orang kan? Maka kita akan ada pilihan 1 dengan pilihan 2. Pilihan 2 sebab 2 orang kita nak pilih. Jadi kita buat gambar raja pokok, pilihan 1 kita. Sebab soalan nak gambar raja pokok betul? So kiranya, tapi pilihan 1 kita pun adalah daripada sama ada dia tingkatan 4 atau dia tingkatan 5. Tingkatan 4 ada berapa orang? 3. Maka 3/5 kan? Sebab tingkatan 5 ada 2 orang. So yang ni adalah 2/5. Setakat ni okey? Setakat ni okey? Okey. Siap dah ke kita punya gambar raja pokok macam ni? Belum. Ingat sebab kita masih ada lagi pilihan kedua ni. Ya. Jadi kena lukis pilihan 2 pula. Pilihan 2 pun sama. Mungkin daripada tingkatan 4 dan mungkin daripada tingkatan 5. Ni pun sama, mungkin daripada tingkatan 4. Yang ni pun mungkin daripada tingkatan 5. Okey, cara nak tulis atas ni pula tengok tutor. So kalau tingkatan 4, pilihan pertama adalah tingkatan 4, maka akan ada perubahan tak pada nilai tingkatan 4? Adalah kan? Manusia bukannya boleh buat pengembalian kan? So jadi kalau dah ada seorang kita dah pilih, maka yang ni kita kena tolak
Tolak 1. Maka dia ada 2 orang je tinggal tapi per betul? Okey. So tingkatan 5 masih lagi 2 orang, tak ada perubahan. 2 per 4. Boleh? Okey. Kalau tingkatan 5 kita dah pilih sebagai pilihan pertama, tingkatan 4 ada perubahan tak pada number dia? Maka dia masih lagi 3 tapi per 4. Kalau tingkatan 5 pilihan pertama dah tingkatan 5, pilihan kedua pun tingkatan 5, maka tingkatan 5 kena tolak 1 dah? Ya, kena tolak 1. Maka daripada 2 orang, tinggal seorang saja tingkatan 5, 1 per 4. Boleh faham tak? Jadi kesudahan dia, tulis balik kesudahan. Yang ni tingkatan 4, tingkatan 4. Tulis elok nah, ni jawapan. Tingkatan 4, tingkatan 5. So yang ni akan jadi tingkatan 5, tingkatan 4. So yang ni tingkatan 5, tingkatan 5. Okay. So sekarang ni dia nak hitung kebarangkalian dua-dua pengawas dipilih tingkatan yang sama. Jadi jawapannya adalah tingkatan 4, tingkatan 4 dengan tingkatan 5, tingkatan 5. Okey, jadi macam mana nak tulis? Tingkatan 4 dulu. Peristiwa tingkatan 4 ni maka kita kena tambah dengan peristiwa tingkatan 5 dengan tingkatan 5. So untuk dapatkan tingkatan 4 dengan tingkatan 4, maka ingat nak gabung kat sini mesti kita kena darab kan. So tingkatan 4 dengan tingkatan 4, 3 per 5 akan darab dengan 2 per 4. Tambah dengan 2 per 5 akan darab dengan 1 per 4. Maka kamu akan dapat jawapan. Dapat apa? 2 per 5. So jawapan dia 2 per 5. Siap. Boleh faham? Apa sibuk? Ada. Okey, ada soalan? Boleh faham nak? Okey, next. Soalan last sekali kan? Betul tak? Saya suruh buat 1 sampai 2, 1 sampai 5 ke 1 sampai 6? Okey, soalan nombor 5 pula. Macam mana ni? Nampak? Kita ada fizik dan kimia. Betul? Mana pen saya? Okey. Kita ada fizik dan kimia. Fizik dengan kimia. So dia kata kat sini, Kamseng lulus kedua-dua mata pelajaran, lulus satu saja. Bila dia kata lulus kedua-dua mata pelajaran ni, maksudnya dia akan jadi sama ada dia lulus-lulus. Kawan ni pula tak lulus-lulus. Betul tak? Yang ni akan jadi lulus-lulus, yang ni tak lulus-lulus ataupun lulus dengan tak lulus, betul? Betul tak? Okey. Jadi kita nampak kat sini ada dua pilihan juga. Pilihan 1, pilihan 2, maka buat gambar rajah pokok. Pilihan 1 kita ada fizik. Pilihan kedua kita ada kimia. Fizik. Silap ni. Tak boleh macam tu. Patutnya kita buat lulus dengan tak lulus lah. Baru betul. Tengok. Abang dia kalau dia bising suruh dia masuk kelas. Okey, so kita ada fizik. Fizik akan jadi lulus dengan tak lulus kan? Tak payahlah buat tak lulus, boh gagal lah. Boh G, Allah Akbar. Lagi do XL tu apa dia, bukannya saya baju kan? Terasa orang yang pakai XL kan? Okay, so kita ada lulus dengan gagal lah. So fizik dia kata lulus berapa?
0.58 kan? Kalau 0.58 lulus, maka tak lulus adalah 0.42. So, untuk kimia pula, kimia pun boleh jadi lulus dengan gagal. Yang ni pun boleh jadi lulus dengan gagal. So, yang ni untuk kimia lulus adalah 0.42 kan. Jadi, yang ni terbalik. Gagal dia 0.58. So, yang ni lulus 0.42. Yang ni 0.58. Betul? Betul tak? Jadi, tulis kesudahan dia. So, yang ni akan jadi lulus. Yang ni akan jadi lulus gagal. Yang ni gagal lulus. Yang ni gagal. Okay, jadi yang untuk pertama dia nak lulus dengan lulus. Jadi yang ni lah kan. Betul tak? So untuk yang soalan A, kalau dia peristiwa lulus sama dengan kena darab betul nak cantum kena darab. Faham tak ni? Kalau cikgu laju ni faham tak ni? So nak cantum antara yang ni kena darab lah. So maksud dia 0.5. Siapa yang tak comfortable dengan perpuluhan boleh tukar je pecahan lah. Dia sebenarnya 58% lah kan. Darab dengan 0.42. So dapat berapa? 0. Yang tu lah. So untuk soalan B dia nak lulus satu mata pelajaran saja. So boleh jadi yang ni dengan yang ni lah kan. Betul tak? So kita ada P untuk lulus gagal tambah dengan P untuk gagal lulus. So sama juga lulus gagal yang ni 0.58 darab 0.58 tambah dengan 0.42 darab 0.42. So dapat berapa? Nak masuk kalkulator, masuk semua pun tak apa. 0. Okey, siap. Boleh faham? Wani faham tak Wani? Yo. Benda. Betul? Sebab kotak kedua tu macam ni. Yang soalan bagi kat kita, tengok Wani tengok betul-betul. Yang soalan bagi kat kita, fizik tu dia lulus 0.58. Nampak tak? Fizik ni dia lulus 0.58. Jadi tempat fizik ni cikgu isi ikut yang soalan bagilah 0.58. Jadi baki dia adalah 1 lah kan. 1 kena tolak 0.58 kita dapat 0.42 betul? Okey. Untuk yang mata pelajaran kimia pula, dia cakap kimia ni lulus dia 0.42. Jadi yang saya tulis untuk bahagian lulus kimia adalah 0.42. Nampak tak? Ni saya berdasarkan apa yang dia bagi. Jadi automatik bawah dia ni akan jadi 0.58 sebab 1 tolak 0.42 akan dapat 0.58. Dia saja nak bagi kamu confused tu number yang sama. Kamu faham tak? Faham tak? Jangan kena tipu. Kamu kan jangan kena tipu dengan soalan. Ada soalan lagi? Okay, next. Okay, baik. Yang ni, kalau kata macam kita buat tadi, macam dari awal cikgu buat kan. Cikgu buat macam ni, X, Y, Z. Lepas tu cikgu buat 3/5, 4/9 dengan 5/12 ni. Tak boleh macam ni sebab bila kita tambah semua ni, nilai akhir dia bukan 1.
Sebab pecahan ni kalau dia punya nilai penuh dia 1 lah kan. So jadi yang ni salah lah cara ni. Jadi kita kena fikir cara lain. So kalau X, kita tengok dari segi X dulu. Kalau X ni mungkin dia dapat tawaran daripada syarikat X, mungkin dia tak dapat tawaran daripada syarikat X. Kalau pecahan dia dapat tawaran adalah 3/5, maka tak dapat tawaran adalah 2/5. Boleh faham? Okey, kemudian kalau Y pula sama juga. Kalau untuk Y, so yang ni dia dapat panggilan daripada Y, yang ni dia tak dapat lah. Contoh. So yang ni pun sama, yang ni dia dapat panggilan pada Y, yang ni dia tak dapat. So kalau Y ni yang dia dapat adalah 4/9, ni dari segi Y lah. Yang dia tak dapat adalah 5/9. Sama juga dia dapat panggilan pada Y 4/9, dia tak dapat adalah 5/9. Okey, Z pula. Z, dia dapat daripada Z, dia tak dapat Z. Benda yang dia dapat Z, kalau dia dapat tawaran pada Z, kebarangkali adalah 5/12. Bila dia tak dapat tawaran, 7/12 lah. 12 tolak 5, so 7. So sama ini pula, yang ni pun dia dapat tawaran daripada Z, dia tak dapat daripada Z. Yang dia dapat 5/12, dia tak dapat 7/12. Y pun ni pun sama, dia dapat tawaran daripada Z, dia tak dapat tawaran daripada Z. Dia dapat 5/12, dia tak dapat 7/12. Ini pun sama, dia dapat tawaran daripada Z, dia tak dapat tawaran daripada Z. Yang ni 5/12, yang 7/12. Jadi kesudahan yang kita boleh tulis adalah mungkin kita baca daripada yang first tu, dia dapat X, dia dapat Y, dia dapat Z. Yang ni, dia dapat X, dia dapat Y, dia tak dapat Z. Okey, yang nombor 3 pula, dapat X, tak dapat Y, dapat Z. Dapat X, tak dapat Y, dia dapat Z. Yang ni, dapat X, tak dapat Y, tak dapat Z. Yang ni tak dapat X, dapat Y, dapat Z. Tak dapat X, dapat Y, tak dapat Z. Yang ni tak dapat X, tak dapat Y, dapat Z. Yang ni tak dapat X, tak dapat Y, tak dapat Z. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, baik. So sekarang ni soalan nak mana-mana dua syarikat. Jadi tengok tang mana yang kita boleh pilih untuk mana-mana dua syarikat. So kita ambil. Tengok mana-mana dua syarikat. So kita dapat, okey yang ni, satu ni sebab ni dua syarikat kan. So yang ni dua syarikat juga. So mana lagi? Yang ni dua syarikat. Mana lagi? Tak ada dah. Betul. 1, 2, 3. Kemudian mana-mana dua syarikat, maksudnya ini termasuk lah. Sebab ini pun 3. 3 dapat. So, mana-mana dua syarikat kan. So, mana-mana dua syarikat. Jadi, kita gabung lah. Jadi, cara tulis dia yang A ni. Yang A ni. P, X, Y, Z. Tambah. P, X, Y, Z. Tambah P, X, Y prime, Z. Tambah P, X, Y, Z. So, jawapannya. Yang ni X, Y, Z. Yang pertama ni. 35, 49, 5, 12. 3/5 darab 4/9 darab 5/12 tambah X. Yang ni pula 3/5 darab 5/9 darab 3/5 4/9. 3/5 4/9 4/9 dengan 7/12 tambah dengan
Nombor 3 tu 3/5 darab 5/9 darab 5/12 tambah dengan 2/5 darab 4/9 darab 5/12. So sama dengan berapa? Dapatlah jawapan. Okey. Soalan B pula. Sekurang-kurangnya satu syarikat. Bila sekurang-kurangnya satu syarikat, kita pilihlah tengok mana yang satu syarikat saja. So kita tengok sekurang-kurangnya satu syarikat. Paling lekeh satu syarikat dia kata. So maksudnya kena lebih daripada satu syarikat lah. Maksudnya yang kita tak mau, yang ni je lah. Tiga-tiga tak dapat ni. Yang ni yang kita tak mau. Sebab kita tak mau. Yang lain semua sekurang-kurangnya satu syarikat dapat kan. Maksudnya yang ni yang kita tak mau. Jadi kebarangkalian semua jumlah adalah satu. Maka satu tolak dengan yang kita tak mau adalah P, X, Y dengan Z ni. So jadi satu tolak dengan P, X, Y, Z ni 2/5 darab dengan 5/9 darab dengan 7/12. Macam tu. So dapatlah jawapannya. Siap. Boleh faham? Tak boleh faham? Nanti PM cikgu, okey?